Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah bil-qabul wa tamam kulla sul wa ma'mul. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nuril anwar wa sirril asrar. أدرياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah. Insyaallah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kita di dalam kitab Jauharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Rasulul Azam sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah masuk kepada fasal yang kedua daripada kitab ini. Kita sambung lagi daripada perkataan pengarang pada katanya bahkan. Baik, jadi kata pengarang rahimahullah hafizahullah taala, bahkan lebih hebat daripada itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Imam al-Allamah Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. I'lam anna madhahu sallallahu alaihi wasallam lam yata'atihi fuhul syu'ara al-mutaqaddimin lianna kamalatihi sallallahu alaihi wasallam la tuhsa wa syama'ilihi صلى الله عليه وسلم لا تستقصى. فالمادحون لجنابه العلي والواصفون لكماله الجلي مقصرون عما هنالك قاصرون عن أداء ذلك. كيف وقد وصف الله في كتابه بما يثير العقول ولا يستطاع إليه الوصول. فلو بالغ الأولون والآخرون في إحصاء مناقبه لعجزوا عن ضبط ما حباه مولاه من مواهبه. ولقد أحسن من قال أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثر. إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى. فكل علو في حقه تقصير ولا يبلغ البليغ إلا قليلا من كثير. لكن المتأخرون رأوا مدحه بالشمائل والكمالات من أعظم القرب والطاعات لأجل تعلق بجنابه الشريف والتبرك بخدمة قدره المنيف، فأكثر من مدحه وتفننوا فيه فنونا كثيرا. Jadi kata Imam Bajuri rahimahullah. Imam Bajuri ni siapa tuan-tuan? Dia ni ialah salah seorang daripada Syekhul Azhar. Salah seorang daripada Syekhul Azhar, dan dia dilantik 2 kali menjadi Syekhul Azhar di Mesir. Jadi orang nak jadi Syekhul Azhar ni mestilah orang yang paling alim lah. Di kalangan orang-orang alim di tempat dia, di zaman dia, maka dia mestilah orang yang paling mengetahui, menguasai semua bidang ilmu. Itu wajiblah untuk menjadi seorang Syekhul Azhar. Jadi Imam Al-Bajuri ini terkenal sebagai Syekhul Azhar. Maka sebab itu, disebabkan kealiman dia, boleh dikatakan Imam Al-Bajuri ini dia ada kitab dalam semua bidang.
Dia ada kitab dalam semua bidang ilmu agama ni, semua ada. Dalam fiqah menjadi rujukan dan menjadi silibus pengajian. Di pondok-pondok di Malaysia itu memang baca kitab Imam Bajuri ni. Kitab apa? Kitab Hasyiah Bajuri ala Fathul Qari Al-Mujib. Itu silibus. Tak ada orang pondok yang tak belajar lah. Dan tak mungkin ada orang pondok yang tak pernah tengok langsung kan? Kalau tak pernah tengok maksudnya dia bukan orang pondok lah. Itu maksudnya pondok main pondok-pondok macam budak-budak. Okay. Kalau betul-betul mengaji, insya-Allah akan jumpa salah satu daripada kita Imam Bajuri. Itu yang pertama. Dalam akidah dia ada syarah kepada Jawharat Tauhid Tuhfatul Murid, syarah Jawharatul Tauhid. Itu pun juga silibus dekat pondok. Semua orang pondok mengaji kitab tu. Jawharah tu dihafal, kemudian syarah ni dibaca di pondok dari awal sampai habis. Dalam ilmu tasawuf pun beliau ada kitabnya. Dalam ilmu bahasa Arab ada kitabnya. Dalam ilmu mantiq ada kitabnya dan sebagainya. Ini jadi Imam Bajuri ni memang kita panggil apa? Polymath, kan? Polymath. Dia multidisiplin punya people. Okey. Jadi dia kata apa? Dia kata ketahuilah bahawa seberapa banyak pujian yang dilantunkan oleh syu'ara. Syu'ara ni apa? Penyair-penyair. Okay? Syu'ara ni apa? Jamak bagi penyair-penyair terdahulu. Jadi dia kata pujian yang dilantunkan oleh para penyair terdahulu terhadap Nabi SAW tidaklah pernah mencapai kesempurnaan. Okey. Jadi dia kata orang dulu dah puji dah Nabi. Sejak dari zaman Nabi lagi telah memuji Nabi SAW. Di zaman Nabi ketika Nabi hidup lagi sudah ada sahabat-sahabat yang memuji Nabi. Kan? Seperti Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti Sayyidina Abdullah bin Rawahah syahid kan? Ketika mana perang Mu'attah. Mereka semua ni adalah orang-orang yang pandai bersyair dan mereka ni bersyair memuji Nabi SAW. Seperti Hassan bin Thabit ketika mana ada orang mencela Nabi dengan syair, maka dia backup Nabi balik. Dia bertahankan Nabi SAW dengan syair-syair dia. Dan memang Nabi SAW suruh, dan Nabi SAW mendoakan dia, wa ayyadakallah bi ruhil qudus. Semoga Allah Ta'ala memberi bantuan kepada kau dengan malaikat Jibril. Kan? Doa Nabi SAW kepada penyair Nabi SAW. Even sejak zaman Nabi sampailah sekarang ada penyair, dia kata apa? Dia kata tetap, Imam Bajuri kata tetap tidak pernah mencapai kesempurnaan. Kenapa? Kerana kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak terhitung jumlah kemuliaannya. Tak terhingga. Mereka menjunjung dan memuliakan Nabi SAW kerana keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam yang jelas dan hanya dalam batas yang mereka ketahui sekadar. Okey. Memang dia puji Nabi, tapi apa yang dia orang tahu lah. Sedangkan apa yang Nabi ada itu lebih daripada pengetahuan kita. Kan? Mereka tidak dapat menyalahi kemuliaan yang hakiki, menyelami kemuliaan yang hakiki seperti yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Sifat-sifat itu sangat sempurna dan mempersonakan sehingga pemikiran dan perasaan manusia tidak mampu sampai kepada hakikatnya. Begitu banyak dan hebatnya pujian dan sanjungan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh golongan terdahulu dan golongan terkini, sekiranya dihimpunkan untuk menghitung perangai baginda sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan peribadinya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang mampu memperincikan segala sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia kata alangkah benarnya ungkapan syair ara kull madhi fi nabiyyi muqsira. Aku melihat setiap sanjungan untuk Nabi SAW ini muqsir. Tiada yang mencapai kesempurnaan. Maksudnya muqsir ni orang yang yalah kita panggil apa, tak cukup lah kan? Tak cukup. Qasar ni kan kita pendek kan, patutnya 4 rakaat jadi 2 kan, muqsir. Okey. Wa in balagha al-muthni alaihi wa akthara, sekalipun orang yang memuji itu berlebihan dan banyak menyanjung baginda. Idza Allahu athna billadhi huwa ahlu, kerana Allah Azza wa Jalla telah memuji beliau dengan pujian yang selayaknya.
alaihi fama miqdaru ma tabda'ul wara. Maka apalah artinya pujian makhluk jika dibandingkan dengan pujian Tuhan. Jadi ke mana Allah Ta'ala telah puji Nabi di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, antaranya wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka pujian kita ni tidak ada makna. Ya, yalah, maksudnya pujian kita tu apalah nak dibanding dengan puji Allah Ta'ala. Contoh macam kita lah kan, kawan-kawan puji kita, kawan-kawan memang biasa puji kita kan, nak jaga hati. Tetapi kalau betul pun kawan-kawan kita puji kita sebab apa yang kita ni hebat, kita tak kisah lah kan. Ada orang mungkin dia seronok lah, tapi yang puji kita ni siapa? Orang yang ada authority. Contoh kan? Contohnya kita ni dalam bidang apa? Dalam bidang architecture contohlah kan? Jadi kawan-kawan arkitek-arkitek lain semua kata, oh baguslah design kau ni, power lah dan sebagainya kan. Tapi tiba-tiba yang puji kita tu ialah apa? Menteri Infrastruktur contohlah, tak tahu, saya pun tak tahu ada ke tak ada kan. Contohlah Menteri JKR, ada kan Menteri JKR. Contoh dia kata, oh awak punya design terbaik seluruh dunia ni, contohlah. Jadi apa perasaan dia? Lah, dia punya pujian tu lebih bermakna daripada pujian kawan-kawan kita, tak ada nilai. Betul? Ataupun kita kata orang lain semua puji, oh awak ni hebat. Tiba-tiba yang puji kita ialah raja kan? Jadi pujian yang lain itu dah tak ada makna dah pada kita kan. Maka begitulah ketika mana orang mungkin memuji kita, tapi yang puji kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanallah. Sebab itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, Nabi SAW, mereka ni mulia kerana apa? Kerana mereka ni direct kan, Allah Subhanahu Wa Taala direct puji mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Taala redha dengan dia orang. Sebab tu kita ni tak dapat taraddi. Ya, betul kita ada kemuliaan kita kan, tetapi Allah Ta'ala telah muliakan para sahabat Nabi dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk cerita pasal mereka kan. Kita tak ada ayat Al-Quran cerita pasal kita, ada? Tak ada kan? Tetapi ayat Al-Quran itu semua cerita pasal para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in kan. Sayyidatuna Aisyah, kita boleh puji Sayyidatuna Aisyah setinggi mana pun kita nak puji kan, tetapi bila Allah Ta'ala dah bersihkan nama Sayyidatuna Aisyah di dalam Al-Quran, maka tidak ada pujian yang lebih mulia daripada pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dia kata, kita nak cakap apa pun, cakaplah. Kita lampung Nabi macam mana tinggi pun, tetap pujian Allah Taala itu telah mengatasi segala-galanya. Maka semua sanjungan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam tiada yang mencapai kesempurnaan. Demikian juga yang ditulis dan diucapkan oleh ahli balaghah, mereka hanya mencapai jumlah yang kecil daripada sekian banyaknya kemuliaan. Tetapi para syu'ara yang datang kemudian, ini ahli penyair yang dulu-dulu, yang kemudian ni mereka apa dia? Mereka itu memandang bahawa pujian dan sanjungan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebesar-besar taqarrub. Taqarrub yang berarti perbuatan mendekatkan diri. Okey. Jadi bila disebut sini taqarrub ni taqarrub ila Allah, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut mendekatkan diri kepada Allah Taala, tu jangan faham dari sudut jarak. Dia tak ada jarak dengan Allah Taala. Kita dengan Allah Taala tak ada jarak. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belajar dengan para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah jauh daripada kita. Habis itu nak dekatkan diri buat apa? Allah Taala pernah jauh ke daripada kita? Tak pernah jauh. Jadi maksudnya Allah Taala duduk sebelah kita ke Ustaz? Tak juga. Ya, tapi apa maksud jauh dekat ni? Dengan sebab dengan Allah Taala tidak ada perbahasan tempat. Kalau kita belajar akidah, Allah Taala tak bertempat. Okey, tidak ada penisbahan tempat pada Allah Ta'ala, luar ataupun dalam, tak ada. Kita kata kita ni dalam alam, maksudnya Allah luar alam, luar pun tak, dalam pun tak. Tempat ni tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma apa yang kita maksudkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah kita nak jadikan diri kita ni hampir tu ialah hampir dari sudut kedudukan. Semua orang memang hampir Allah Ta'ala. Sebab tu ada ulama kata, kenapa kita perlu mencari-cari Allah Ta'ala? Sebab ada manusia, saya mencari Tuhan kan.
Kenapa nak cari Tuhan? Allah Ta'ala ada sejelas-jelasnya. Okay. Bagi orang yang nampak, Allah Ta'ala adalah sejelas-jelasnya. Sebab Allah Ta'ala kata wa zahir. Allah Ta'ala kata al-zahir. Apa maksud zahir? Jelas. Apa maksud al-zahir? Okay. Jadi Allah Ta'ala sejelas-jelasnya Tuhan. Tanda-tanda dia semua sebenarnya sangat jelas. Tetapi dia juga al-batin. Sebab tu orang tak nampak. Ya. Dia al-zahir, tapi dalam masa sama dia al-batin. Dia jelas, tapi dalam masa sama orang semua tak perasan. Okay. Ini subhanallah. Okay. Jadi sebab itu kenapa ramai orang terlupa, ramai orang tak ingat tentang Allah Ta'ala, lalai tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pilihan, nak kata apa? Para syu'ara ni, para ahli syair kemudian ni, dia kata apa? Mereka ni memandang, memuji dan sanjungan kepada Nabi SAW ni merupakan sebesar-besar jalan untuk taqarrub, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan perbuatan taat, kerana bergantung kepada pribadi yang mulia dan mengambil barakah dengan berkhidmat pada keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penyair zaman sekarang, mereka ini banyak memuji Nabi sekarang ni, maksudnya zaman Imam Bajuri lah. Okay. Dan sampailah ke zaman kita. Jadi apa ni, dia kata apa, mereka ni memandang apa? Memandang bahawasanya jalan untuk mereka dekatkan diri kepada Allah ialah dengan apa? Ialah dengan puji Nabi. Sebab itu ada orang memang hidup dia ialah untuk puji Nabi je. Sentiasa hidup dia habiskan untuk puji Nabi SAW. Kan? Bukannya dia tak tahu benda lain, dia tak reti buat benda lain, tak. Tapi dia memang nak fokus. Contoh ada seorang ustaz, memang dia nak berqasidah, kan? Dia nak qasidah untuk kita, tapi dia tu ustaz lah, dia tu memang ahli ilmu, dia tu memang nak mengaji lah. Kadang-kadang saya marah juga dekat budak-budak, kan? Dia suka nyanyi, dia suka nyanyi tapi nak islami. Jadi qasidah lah bunyinya, kan? Kalau dulu nasyid, kan, qasidah sama lah tu. Okey. Jadi dia fokus nyanyi tu tapi ngaji tak nak, tu kan payah. Jadi kan masalah orang kita kalau majlis maulid, subhanallah, kan. Tu saya tak tengoklah mungkin kat sini, kan. Cuba tengok kat Indonesia tu, video orang tu kita pun tak boleh nak buat bandingan lah. Kalau buat majlis maulid akbar tu 1 juta orang datang, kan. 1 juta orang, kan, penuh, kan. Ada ramai turun daripada Indonesia, daripada Yaman dan sebagainya, kan. Penuh juta, kan. Besar betul lah dia buat tu. Kira macam konsert Siti Nurhaliza lah kot, kan. Saya pun tak pastilah. Dia punya ramai tu, kan. Kita kalau buat maulid macam ni lah, sendu-sendu juga, kan. Tapi ramai sikit lah daripada kuliah. Tapi itulah masalah, kan. Kalau maulid, kan, Masya Allah ramai orang. Tapi kalau buat kuliah, hatta kuliah cerita pasal Nabi pun, kami kuliahnya letih lah dengar nyanyi-nyanyi, okey. Kan tu masalah. Sedangkan benda tu furuk, kan. Benda tu hanyalah cabang saja untuk kita bagi apa, spice thing up, kan. Untuk just bagi kita semangat untuk belajar. Yang penting tu ialah kenal Nabi SAW betul-betul. Tapi ada sebahagian daripada para penyair ni menjadikan apa? Menjadikan puji kepada Nabi itu ialah sebagai perbuatan taat. Maka mereka itu banyak menyusun syair-syair pujian yang indah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu mencipta pelbagai pujian dan sanjungan yang banyak terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah. Adapun di dalam kitab ini, maka hamba hanya mendatangkan sebahagian kecil daripada khususiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana maksud daripada kitab ini adalah menterjemah dan mensyarahkan atas nazar lam yahtalim qattu taha, yang mengandungi 10 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya berhajat kepada kenyataan yang lebih luas dan lengkap mengenai segala mukjizat-mukjizat dan khususiat-khususiat bagi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak itu, maka silalah rujuk kepada kitab-kitab yang telah disebutkan terdahulu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Okey, jadi Syekh kata
boleh rujuk balik kat depan ni. Dia dah sebutkan nama kitab-kitab tu kan, Khasaisul Kubra, Unmuzajud Labib fi Khasaisil Habib, Fathul Rauful Mujib bi Syarhi Khasaisil Habib, Tawdih Fathul Rauful Mujib, kan, Nazm Khasaisil Kubra. Ni ada lagi apa, Bidayatul Sul fi Tafdilir Rasul, Ghayatul Sul fi Khasaisir Rasul, apa lagi, Nazm fi Khasaisin Nabawiyah, Mawahibul Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah. Ada banyak kitab-kitab yang kita boleh rujuk lah kalau kita nak tengok dengan lebih luas. Cuma di sini dia hanya sebut berdasarkan syair lam yahtalim qattu taha. Jadi ada 10 je lah, 10 kelebihan Nabi SAW, keistimewaan. Baik, kita masuk fasal yang ketiga. Ini fasal yang ketiga pada menyatakan nazam lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada, dan sanad kepadanya. Ketahuilah wahai muhibbin, bahawa telah mendatangkan oleh alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Maraqi Al-Ubudiyah Syarhun ala Bidayatil Hidayah. Betul. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini ialah seorang ulama besar daripada Banten. Nama dia Al-Bantani, itu maksudnya daripada Banten, Indonesia. Ada ulama besar daripada Indonesia. Jadi dia ada sebutlah sikit manakib, panjang pula ni. Nak sebut manakib dia ni tak perlu lah saya baca. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani ini famous. Kitab-kitab dia memang dijadikan silibus pengajian. Contohnya kitab Bidayatul Hidayah ni, kitab Imam Ghazali. So antara syarah yang paling awal yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah Imam Nawawi ialah ulama tanah Melayu, iaitulah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia ni saya tak pasti, saya rasa dia lahir mana? Dilahirkan betul lah. Dia dilahirkan di Tanara, Banten. Syekh Nawawi Tanara. Dia dilahirkan di Tanara, Banten, Indonesia. Banten ni apa? Jawa Barat. Tak tahu. Tak ada orang Indon ni. Tak ada. Kita apa? Okey. Tak ada sahabat Indonesia Saya pun tak pernah sampai Indonesia tu kan. Tak pernah sampai ke? Tak pernah sampai. Okey. So saya pun tak tahulah Indonesia punya tempat kan. Cuma famous lah. Banten ni famous. Ramai ulama daripada Al-Bantani ni ramai. Atau guru saya pun daripada Banten lah. Cucu cicit lah kot, cicit saudara kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Guru saya Syekh Rahimuddin Nawawi, ayah dia Nawawi juga, bin Nawawi Al-Bantani hafizahullah ta'ala. Okey. Jadi Syekh Nawawi bukan Syekh Nawawi pula, Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani ni di dalam kitab dia Maraqi Ubudiyah, dia ada apa, pada halaman 2 dia ada mendatangkan di dalam kitabnya Syarah Bidayatul Hidayah ni, pada halaman 2 akan 6 baris bait nazam qita'ah. Dia bawa nazam qita'ah. Okey, nazam qita'ah yang berbahar basit. Ini nama-nama ilmu, nama-nama ni lah. Bahar basit ni maksudnya dia punya rima tu dengan rima basit. Di dalamnya mengandungi 10 khususiyat, yakni keistimewaan bagi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hamba al-faqir ila Allah al-bari Ibrahim bin Masra al-Banjari meriwayatkan kitab. Ini sanad Syekh ceritalah sanad dia. Okey, meriwayatkan kitab Maraqi al-Ubudiyah bi Syarhi Bidayatul Hidayah bagi al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah, dengan ijazah daripada berbagai turuk, dengan berbagai jalan. Bila kita riwayat ni dia boleh jadi banyak jalan. Kalau kita ambil daripada ramai guru, maka setiap guru kita tu dia masing-masing ada jalan masing-masing. Okey, maka dipanggilkan jalan tu dipanggil turuk, jalan periwayatan. Sebab jalan ni tariq kan, tariq jalan. Kalau banyak jalan tu kita panggil jamaknya turuk. Okey, biasa istilah ni kita guna dalam ilmu hadis lah. Okey, kalau satu hadis tu dia banyak turuk riwayat, maka hadis tu boleh jadi kuat. Kalau dia lemah,
Okey, kalau dia dah memang kuat, maka dia bertambah kuatlah. Okey. Jadi sebab itu kenapa ada perbahasan, kenapa ada hadis dia sampai ke tahap mutawatir, ataupun hadis ni asal lemah tapi dia jadi hadis hasan. Okey, dia jadi hasan sebab apa? Hasan dia ghairi, hasan kerana yang lain. Disebabkan apa? Banyak jalan periwayatan. Okey. Jadi Syekh pengarang kitab kita ni, Syekh Ibrahim Masrani, dia kata diriwayatkan kitab Maraqil Ubudiyah ni daripada beberapa orang dengan ijazah dari berbagai turuk, setengah daripadanya daripada turuk guru kami yang mulia Sayyidi Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari Al-Nadawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Ditulis di sini hafizahullah, Syekh Fahmi baru wafat, maka kita tulis rahimahullah ta'ala. Okey, jadi Syekh Ibrahim Masrani diriwayatkan kitab Maraqil Ubudiyah ni melalui Syekh Fahmi Zamzam. Okey, dan Syekh Fahmi Zamzam ni memanglah antara pentahqiq kitab Imam Ghazali. Dia mentahqiq kitab apa ni? Mentahqiq dan menterjemahkan. Boleh mungkin dia antara orang yang awal lah terjemahkan kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ni. Okey, dan kitab dia dipakai, dipelajari di banyak tempat lah. Biasa kalau masjid-masjid surau mengaji kitab Bidayatul Hidayah, biasanya akan pakai terjemahan Syekh Fahmi Zamzam. Ini khidmat besar insyaAllah. Dan dia ni memang cinta sungguh dengan Imam Ghazali. Dan dia ni memang cinta sungguh dengan Imam Ghazali. Jadi dia kata apa? Diriwayatkan daripada Syekh Fahmi Zamzam daripada gurunya Al-Alim Al-Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari Al-Makki, daripada Syekh Muhammad Ahya bin Muhammad Idris Al-Buburi Al-Makki, daripada Al-Allamah Syekh Mukhtar bin Atari Al-Buburi Al-Makki, daripada pengarangnya Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Battani Al-Jawi rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, wa usulahum wa furu'ahum wa man yantasibu ilaihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim wa anwarihim, amin ya arhamar rahimin. Okey, so itu sanad Syekh. So maksudnya tuan-tuan yang dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hari ini, riwayat ini, maka insya-Allah akan bersambung juga dengan Syekh melalui saya lah, daripada saya kepada Syekh Ibrahim Masrani. Sebab saya dengar daripada Syekh Ibrahim Masrani, so Syekh Ibrahim daripada Syekh Fahmi dan sampai kepada pengarang. Ini nama dia sanad tuan-tuan. Okey, baik. Nazam yang dimaksudkan itu berbunyi lam yahtadim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani minhu ad-dawab falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abada fi jismihi al-hasani bi khalfihi ka amami ru'yatan thabatat wa la yura asru qawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Dia sebenarnya kena baca dengan lagu, kena baca dengan lagu baru senang hafal. Dia kalau guru saya itu semua hafal lah. Okey. Tapi dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pagi-pagi ni baca lagu payah sikit lah. Okey. Tapi kalau dia baca lagu tu, dia macam baca lagu burdah tu lah. Kan? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani minhu ad-dawab falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani bi khalfihi ka amami ru'yatan ثبتت ولا يرى أثر البول منه في علان وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى
من إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكون آمينا من شر نار وسراق ومن مihani. Itulah cara dia. Okey. Dia kalau ini kita ulang setiap hari lah, baru ingat. Nazam ini juga banyak diriwayatkan oleh para ulama lainnya di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya terdapat juga di dalam kitab Iqdul Yawaqid Al-Jawhariyah wa Sibtul Ain Al-Dhahabiyah bagi Al-Musnid Sayyid Aidarus bin Umar Al-Habsyi rahimahullah ta'ala jilid 2 halaman 53. Ini satu kitab besar di kalangan para habaib yang menghimpunkan sanad-sanad para habaib daripada Yaman, sanad-sanad keilmuan diorang dan sanad keluarga diorang, dan juga manakib ulama-ulama besar yang menjadi guru kepada Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. InsyaAllah dia ni musnid di kalangan para habaib. Jadi dia ni masya-Allah lah ulama besar di kalangan para habaib. Jadi dia pun riwayatkan juga sama. Begitu juga dalam kitab Mukhul Ibadah pun diriwayatkan nazam yang sama. Ketahuilah bahawa nazam ini juga telah dijadikan sebagai wirid oleh setengah ulama kerana keberkatan yang terkandung padanya, seperti yang akan datang kenyataannya insya-Allah taala. Nanti akan bagi tahulah apa fawaid fadilat daripada syair ni kan. Maksudnya ini apa yang pengalaman yang telah dilalui oleh para ulama lah. Bila mereka selalu baca, mereka nampak ada kesan, nampak ada kesan dalam diri mereka, dalam ahli keluarga mereka dan sebagainya. Jadi dia akan sebutlah kesan-kesan tersebut insya-Allah. Maka hamba harap bahawa sekalian murid-murid hamba dapatlah kiranya menjadikan nazam ini sebagai qasidah wirid yang dibaca pada setiap hari atau setiap minggu sekali, iaitu pada hari Isnin. Dan dipilih hari Isnin itu kerana telah menyebut oleh sebagian ulama bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin dan menjadi nabi pada hari Isnin dan berhijrah daripada Mekah pada hari Isnin dan masuk ke Madinah pada hari Isnin, dan baginda sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Maka bacalah seperti yang berikut ini, macam yang saya baca tadi ya. Okey, dia ajar macam mana cara nak baca. Baik. Kemudian dan sayugianya qasidah ini dibaca berulang-ulang kerana dengan mengingati sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah rasa kecintaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berkat baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tibbul qulubi wa dawa'uha wa afiyatul abdani wa shifa'uha. Ini kan dalam selawat yang kita baca tu kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatul abdan wa shifa'iha wa nuril absar wa diya'iha wa qutil arwahi wa ghidha'iha, kan, sebagai ulama tambah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, jadi dia kata artinya ubat hati dan penawarnya dan keafiatan badan dan kesembuhannya. Okey, jadi selawat kepada Nabi ini apa? Mengingati Nabi ini ialah ubat hati dan juga penawar dan keafiatan badan dan kesembuhan. Maka diharapkan akan disembuhkan segala penyakit zahir dan batin biiznillah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah lah. Kita tak katalah dengan kita baca, tak apa pun, semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh menutup dengan kata dia kata apa? Berkata Al-Allamah Ad-Da'i ila Allah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz hafizahullah ta'ala, billahi karrir zikra wasfi Muhammadin kayma tuzihu 'anil qulubi rana. Ini di dalam kitab Maulid Diyaul Lamim. Ini kitab karangan Habib Umar. Habib Umar kata apa? Billahi karrir zikri wasfi Muhammadin kayma tuziha 'anil qulubi rana. Demi Allah, billah, karir, ulangkanlah zikra wasfi Muhammadin, peringatan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulangkan.
ulang-ulang sebut tentang sifat Nabi SAW. Supaya apa? Kaima tuzih anil qulubi rana, agar hilang dari segala hati akan kekotorannya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita sebut pasal Nabi, maka insya-Allah akan bersih hati. Jadi sebab itu kenapa ulama hadis ni ialah ulama yang bersih kan? Dan memang wajah mereka ni sentiasa percaya, dan memang itu ialah daripada benda yang Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis kan? Nabi sebut dalam hadis bahawasanya para ulama hadis ni wajah mereka bercahaya-cahaya kan? Sebab apa? Sentiasa baca hadis Nabi kan? Sebab apa? Menyebarkan hadis Nabi. Itu cerita pasal hadis. Dan dia bukan sekadar pada nampak pada wajah saja, tetapi dia yang lebih besar ialah apa? Dia menyucikan hati kita kan? Cerita pasal Nabi ini adalah daripada kelebihan Allah SWT, yang Allah Ta'ala nak muliakan Nabi dengan apa? Menjadi ejen pembersihan, membersihkan diri kita daripada segala kekotoran. Jadi sebab itu kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata guru kami Syekh Ahmad Al-Azhari hafizahullah Ta'ala, dia kata masalah dengan kita mengetahui Nabi kan? Dia kata waktu mukadimah kitab Syama'il, waktu mukadimah pengajian Syama'il Muhammadiyah dengan beliau, dia kata apa? Dia kata bahawasanya orang iblis kan, iblis ni kenapa dia terlaknat. Jadi Imam Ghazali sebut iblis ni masalah dia apa? Masalah dia apa? Yang kita semua tahu masalah masalah awal-awal dia dulu apa? Dia takabur, betul tak? Dia tak nak sujudkan Nabi Adam kan? Betul. Jadi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dia bagi tahu, dia setiap penyakit hati ni dia ada dia punya punca. Okey, setiap penyakit hati ni kita kena tahu dia punya punca dia. Jadi punca kepada takabur apa? Kan, kenapa iblis ni takabur? Kan, membesarkan diri. Hadirnya takabur tu disebabkan adanya ujub. Ujub ni apa pula? Takabur ni ialah kita membesarkan diri di hadapan orang lain. Ujub ni apa pula? Kita membesarkan diri pada diri kita sendiri. Itu ujub. Ujub ni bahasa lain kita ajaib dengan diri kita kan? Kita tengok cermin, hebat juga aku ni kan, kemas juga aku ni, boleh bangun tahajud tiap-tiap malam ni. Itu ujub kan? Itu ujub, dan itu pun penyakit hati juga. Okey, itu pun penyakit hati. Jadi bila mana benda tu dia ujub kan, dan dia merasa, sebab dia kenapa dia rasa ujub? Dia rasa hebat, diri dia hebat. Jadi kan dia kan Sayyidina apa ni syaitan iblis kan. Iblis dia kata apa? Dia ujub lah. Walaupun ujub tu dia kembalikan kepada Allah Taala, tapi still dia ujub. Maksudnya dia kata khalaqtani min nar. Ya Allah, kau ciptakan aku daripada neraka, daripada api. Kau ciptakan aku daripada api. Dia memang aku. Dia tak katalah aku cipta diri aku sendiri. Tak adalah, itu manusia dia punya perangai kan. Kita semua kita buat tak. Iblis tahu, dia akui bahawasanya Allah Ta'ala ciptakan dia, tapi dia membesarkan diri dia dengan apa? Dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan kau cipta aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan kau cipta Nabi Adam ni daripada tanah. Jadi aku ni lagi hebat. Sebab apa? Sebab ada ujub dalam diri dia. Maka kata Imam Ghazali, dia kata apa? Apa masalah? Kenapa dia ujub tu? Kenapa dia rasa dia lebih? Sebab masalahnya dia tidak nampak kesempurnaan Nabi SAW, cerminan kesempurnaan Nabi SAW di dalam diri Nabi Adam AS. Di situ dia jadi membesar diri. Sebab apa? Sebab dia tidak nampak kesempurnaan Nabi SAW di dalam Nabi Adam. Sebab Nabi Adam AS memang betul bapa manusia, tetapi Rasulullah SAW ialah bapa kepada rohani semua orang. Bapa fizikal semua orang ialah Nabi Adam, tapi bapa rohani semua orang ialah Nabi Muhammad SAW. Semua orang mengambil daripada rohani Nabi. Jadi kesempurnaan kerohanian itu yang tidak dapat dilihat oleh iblis, menyebabkan dia rasa dia lebih besar. Kata Imam Ghazali, kalau iblis nampak kesempurnaan Nabi SAW itu, dia orang pertama akan sujudkan Nabi Adam. Kalau dia nampak kesempurnaan Nabi SAW itu, kesempurnaan wilayah Nabi SAW, kesempurnaan maqam Nabi SAW, maka dia lah orang pertama yang akan sujud kepada Nabi Adam AS.
Tapi disebabkan dia terhijab daripada perkara tersebut, maka kelas kan dia dilaknat selama-lamanya. Jadi begitulah kita, bila kita kenal Nabi SAW, kita akan menyebabkan apa? Kita boleh ubat hati kita ni, even daripada penyakit-penyakit hati. Even daripada penyakit-penyakit hati kan, penyakit yang kita bahas dalam tasawuf kan, antara penyakit yang besar lah, ujub takabur ni kan penyakit yang besar kan. Allah Ta'ala murka kan. Sebab apa? Sebab mengambil pakaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alright? Baik, jadi sebab itu kita kata apa? Billahi karya zikri wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi rana. Sentiasalah ulang-ulang menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tak kisahlah tentang dalam kitab apa pun ya, dalam kitab apa, kitab Syama'il ke, kitab Khasa'is ke, kitab Fadail ke, sentiasalah ulang-ulang tentang kemuliaan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sebahagian ialah daripada keseluruhan. Kita mungkin sebut sebahagian, tapi sebenarnya sebahagian itu ialah diri daripada keseluruhan Nabi SAW. Walaupun kita sebut sebahagian, tapi sebenarnya kita ambil manfaat dari seluruh diri baginda Nabi SAW. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan, yang baik itu datang Allah, itu datang dari kemadi saya sendiri. InsyaAllah nanti kita akan masuk kepada fasal yang keempat, dan ini mulalah kita nak mensyarahkan kelebihan. Sebelum ni semua mukadimah. Okay, so mula bulan depan bulan depan saya tak ada tuan-tuan. Saya minta maaf, saya tengok jadual, saya tak ada, saya maklum awal lah kan. Sebab saya ke umrah, cuti sekolah kan. Jadi saya ke umrah, balik umrah dah Ramadan kan. So Ramadan kuliah ada? Tak ada kan. Kuliah subuh ada. So kuliah subuh lah, jumpa tengoklah macam mana kan. InsyaAllah. Jadi yang baik itu adalah Allah, orang itu datang kepada Mahdi saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Moga Allah SWT bersihkan hati kita, dan Allah Ta'ala kenalkan kita lagi dengan Nabi SAW, dan menjadikan seluruh hidup kita ni untuk terus mengenal Nabi SAW sampai ke akhir hayat kita. Dan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan baginda Nabi SAW di dalam hayat ini dan juga di dalam hayat yang akan datang. Wallahu ta'ala ala wa ala sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.